Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1084 Seksyen 18 Etika dan Peradaban ingin membentangkan tentang tajuk kami, iaitu pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan etnik-etnik lain yang masih diamalkan oleh masyarakat pada masa kini. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan dan juga kepada Dr. Hidayat. Pada hari ini, saya akan membentangkan pengenalan kepada tajuk kami, yaitu pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan etnik-etnik lain yang masih diamalkan oleh masyarakat pada masa kini. Pembentukan Cina di Tanah Melayu dibentuk melalui aktiviti perdagangan. Tidak lupa juga, masyarakat Cina juga pernah menjadi penjajah, lalu membawa masuk pekerja asing untuk membekalkan tenaga kerja. Hal ini demikian karena mereka ingin mengusahakan ekonomi mereka dengan tenaga kerja yang banyak. Seperti mana yang kita tahu bahwa penghijrahan orang Cina telah lama diketahui di dalam sejarah, karena masyarakat orang Cina amatlah rajin untuk mencari pendapatan dengan membangunkan ekonomi mereka secara mendadak. Dari sini, kita dapat melihat bahwa dengan adanya pembentukan Cina di sini, mereka dapat berjumpa dengan peradaban tempatan malahan barat. Tuntasnya, terdapatlah pengaruh yang dapat dipelajari daripada peradaban Cina itu sendiri. Oleh itu, bab ini akan membahaskan berkenaan pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan etnik-etnik lain yang masih diamalkan oleh masyarakat pada masa kini dalam pelbagai faktor. Sekian, terima kasih. Tak kenal maka tak cinta. Saya Arvin Rasngat, anak lelaki Karangan Sabai, nombor matriks BK21110078. Jadi pada hari ini saya akan terangkan dua pengaruh budaya masyarakat Cina di Malaysia. Jadi yang pertama, pengaruh agama dan kepercayaan. Peratusan kecil 9.6% masyarakat Cina adalah beragama Kristian dan majoritinya adalah beragama Buddha. Ada juga yang beragama Taoism. Walaupun budaya-budaya ini berasal dari negara India dan ada juga masyarakat tempatan di Tanah Melayu pada awalnya menganut Buddha, namun begitu budaya-budaya yang dibawa pada hari ini, diamalkan pada hari ini adalah dibawa oleh buruh-buruh dari China yang bermigrasi ke Malaysia pada abad ke-19 dan ke-20. Setelah kelompok orang dari negara China ini berada dalam suasana yang baru, maka praktis-praktis yang dibawa dari negara asal mereka dipraktikkan di Malaysia. Menjelang abad ke-20, tokoh Buddha di Malaysia yang dibina meningkat. Untuk apa? Untuk memenuhi keperluan moral populasi sejajar dengan hak kebebasan untuk beragama di Malaysia. Tokoh Cheng Hong Teng, iaitu tokoh tertua di Malaysia, merupakan salah satu binaan Kapitan Cina Te Kiki pada tahun 1600. Tokoh ini terletak di Melaka. Tokoh Buddha mempamerkan ajaran Buddha dan dianuti penyembah pelbagai dewa dan dewi. Dalam tokoh Buddha, ia memaparkan kitab-kitab suci Buddha yang berhubung dengan kesejahteraan setiap individu. Penganut-penganut Buddha yang datang ke tokoh ini akan membakar kemenyan untuk menunjukkan kesyukuran. Ada juga yang menawarkan bunga, buah-buahan dan kayu berbara ataupun joss-stick untuk memohon berkat daripada Tuhan. Taoism pula, objektif Taoism adalah untuk mengelak dari kematian untuk mencapai tahap dewa ataupun Zian. Tujuannya untuk mendapat tahap kehidupan fizikal yang lebih harmoni. Taoism mendidik manusia untuk tidak menentang alam. Sami agama Taoism di Malaysia pada hari ini mengamalkan sistem umum agama Cina. Agama minoriti yang dianut oleh masyarakat Cina iaitu Kristian. Menurut satu sarjana iaitu Judith Nagata, adat orang Cina, agama dan kepercayaan tidak dapat diasingkan dan bergerak seiring antara satu sama lain. Masyarakat Cina Kristian di Malaysia tidak bersifat monolit, iaitu tindakan menolak ajaran tradisional pegangan mereka. Sejumlah besar masyarakat Cina Kristian pada hari ini dilihat lebih menerima dan melihat adat orang Cina dari perspektif yang lebih positif dan tidak disamakan dengan agama. Kita bergerak kepada unjuran kedua, iaitu pengaruh pendidikan. Untuk pengetahuan semua, Malaysia merupakan satu-satunya negara selain China dan Taiwan yang mengamalkan sistem pendidikan Cina yang lengkap dan komprehensif.
Justru itu, negara Malaysia merupakan negara yang pertama di Asia Tenggara yang mengamalkan sistem pendidikan ini sejak era penjajahan. Sekolah pertama Cina yang ditubuhkan di Malaysia abad ke-19 adalah semasa Tanah Melayu berada di tampuk pemerintahan British. Penganut Kristian dari China juga mengasas sekolah untuk pelajar Cina yang terdiri daripada pekerja di gereja, iaitu contohnya seperti etnik Hakka di Sabah dan etnik Fuchau di Sarawak. Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan, beberapa buah sekolah Cina persendirian yang tertakluk dengan agenda nasional ini memerlukan bantuan kewangan ini bertukar dari medium bahasa Mandarin ke sekolah medium bahasa Inggeris. Nama kelamaan sekolah medium bahasa Inggeris ini bertukar menjadi medium bahasa Melayu. Kerana apa? Kerana pada waktu itu Melayu yang lebih dominan pada tahun 1970-an ini menghapuskan sekolah-sekolah yang bermediumkan bahasa Inggeris. Maka pada masa itu sistem pendidikan Cina dikatakan pada zaman gelap. Jadi pada waktu itu etnik Cina di Malaysia perlu meneruskan warisan mereka atas dasar berdikari untuk memelihara hak bahasa dan sekaligus melihat bahasa mereka bebas daripada diskriminasi. Walaupun wujud beberapa daripada sekolah-sekolah Cina yang termasuk dalam sistem sekolah pada 1996, namun sekolah-sekolah ini tidak menerima bantuan kewangan daripada kerajaan dan sijil mereka iaitu United Examination Certificate tidak diiktiraf oleh kerajaan. Jadi, pelajar-pelajar yang tamat pengajian di sekolah ini tidak dapat menyambung pelajaran di Universiti Awam di Malaysia. Jadi, pada akhir tahun 1970 itu, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina mendapat reputasi yang baik. Kerana apa? Kerana sekolah ini dapat mengekalkan disiplin murid serta menawarkan sistem pendidikan berkualiti tinggi yang dilihat lebih baik daripada sekolah-sekolah Melayu di Malaysia pada waktu itu. Jadi ibu bapa dalam kalangan masyarakat Bumi Putra terutamanya tertarik dan berminat untuk menghantar anak mereka ke sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, sekaligus menunjukkan statistik sejumlah 60,000 ke 100,000 orang murid pada tahun 1970-an itu adalah pelajar daripada golongan Bumi Putra yang berada di sekolah yang bermediumkan sekolah Mandarin. Sekian sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tok Wafid. Dan untuk pengaruh peradaban Cina terhadap kebudayaan dalam aspek bahasa, menurut sejarah Melayu, Tanah Melayu pada dulunya menjadi pusat perdagangan yang terkenal di seluruh dunia dan menjadi tumpuan kepada pedagang-pedagang asal, utamanya pedagang daripada Cina. Golongan migran Cina yang mana telah berhijrah ke Tanah Melayu secara beramai-ramai mengambil keputusan untuk bermastatin dan juga berkahwin dengan penduduk tempatan telah menyebabkan wujudnya satu masyarakat yang dikenali sebagai Cina Peranakan. Nama lain bagi masyarakat Cina Peranakan ini juga dikenali sebagai Baba dan Nyonya. Bagi panggilan Baba adalah bermaksud lelaki peranakan, manakala panggilan Nyonya dimaksudkan dengan peranakan. Oleh kerana terdapat pertemuan sosial seperti pergaulan dan juga perhubungan antara kaum Cina dan kaum lain, terutamanya kaum Melayu, menyebabkan dialek-dialek Cina telah mempengaruhi bahasa, terutamanya dalam bahasa Melayu. Seperti contoh dalam bidang makanan, kuaci adalah perkataan pinjaman yang dimana diambil daripada bahasa Cina iaitu kuaci. Manakala untuk dalam bidang pakaian dan barangan, cu juga diambil daripada bahasa Cina yang mana dalam bahasa Cina ia dipanggil guncu. Dan juga untuk bidang peralatan di mana di mana loteng juga diambil daripada bahasa Cina iaitu lauting. Bagi aspek makanan pula, kedatangan masyarakat Baba dan Nyonya dan juga pedagang daripada Cina telah menyebabkan terdapatnya elemen Cina dalam makanan dan masakan masyarakat Malaysia pada masa kini.
Ini dapat membuktikan bahawa terdapat perubahan resepi makanan Melayu yang mana telah menggunakan menu bahan utama yang digunakan oleh masyarakat Cina, terutamanya seperti kicap pekat dan cair, sos tiram dan bahan-bahan yang berasaskan bahan soya seperti tahu, tauco dan juga kicap soya. Antara contoh-contoh makanan yang terhasil daripada pertembungan peradaban Cina ini adalah laksa. Laksa bermula pertama kalinya pada abad ke-15. Terciptanya laksa ini apabila isteri-isteri para pedagang daripada Cina yang mana berdagang dan berkahwin dengan penduduk tempatan telah menambahkan perisa dan resepi mereka sendiri dalam sup tradisional Cina. Dan pada masa ini kita dapat lihat bahawa laksa terdapat dalam pelbagai variasi sepertinya laksa Penang, laksa Johor, laksa Sarawak dan laksa Nyonya. Yang kedua ialah kuih bulan. Kuih bulan ini berdasarkan kisah rakyat Cina yang telah menggunakan kuih bulan ini untuk menerangkan cara memberontak untuk menumbangkan pemerintah Puak Monggol iaitu destinasi Yuan. Daripada itu, peristiwa ini telah diraikan pada start tahun bagi masyarakat Cina. Pada masa ini kita dapat lihat bahawa kuih bulan telah banyak diolah dengan pelbagai perisa untuk dapat dimakan tidak kira bangsa dan agama. Nama saya Nur Hazbira Putri Azmi. Saya akan membentangkan pengaruh peradaban Cina terhadap masyarakat Melayu melalui penggunaan cap dan perayaan. Cap adalah suatu tanda yang ditekankan di atas kertas seperti tanda tangan atau gambar yang diperbuat daripada getah. Cap juga merupakan lambang kepribadian pengirim. Pada zaman pemerintahan terdahulu, cap yang digunakan oleh beberapa pembesar terlihat mirip dengan yang digunakan oleh pemerintah Cina di masa lalu, terutamanya dari segi bentuk. Di antara cap tersebut adalah cap yang digunakan oleh Cik Syed dari Perlis dan cap penghulu Naning. Cap ini merupakan satu-satunya cap Melayu tersendiri yang jelas menunjukkan penggunaan ikon daun judi dalam permainan judi dalam masyarakat Cina. Masyarakat Cina yang datang ke tanah Melayu telah membawa pelbagai pengaruh, khususnya dari segi budaya, ke dalam masyarakat Melayu seperti permainan judi. Seterusnya dalam perayaan. Secara kasarnya, adat perayaan kita juga telah dipengaruhi oleh peradaban Cina, iaitu pemberian angpau serta bermain mercun. Angpau merujuk pada wang yang disimpan dalam sampul kecil dan diberikan semasa tahun baru Cina sebagai hadiah. Dalam konteks masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu, perkataan angpau akan digantikan sebagai duit raya. Pemberian duit raya adalah daripada golongan kanak-kanak, daripada golongan orang dewasa kepada kanak-kanak atau remaja. Amalan ini diterima dalam kalangan masyarakat kerana tidak bercanggah dalam ajaran Islam. Permainan bunga api dan mercun merupakan salah satu tradisi yang gemar dilakukan, khususnya golongan remaja. Permainan bunga api ataupun mercun ketika Hari Raya Aidilfitri merupakan pengaruh masyarakat Cina. Pada zaman dahulu, serbuk meriam dibakar di dalam batang buluh bagi mengusir puaka. Bagi masyarakat yang menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri, mereka akan bermainan bunga api untuk bersonok dan memeriahkan perayaan tersebut. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pembentukan Cina di tanah Melayu telah lama berlaku sejak dahulu lagi. Hal ini dapat dibuktikan dengan kewujudan orang Cina sebagai penduduk awal di Malaysia. Oleh yang demikian, timbulnya pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan etnik-etnik lain yang masih diamalkan pada hari ini. Misalnya seperti agama dan kepercayaan, pendidikan, makanan, bahasa, penggunaan cap dalam surat, dan perayaan. Tidak dinafikan bahawa pengaruh ini sudah semestinya dibawa dan mempengaruhi tanah Melayu. Dengan kebebasan beragama di Malaysia, agama Buddha atau Cina telah pun bertapak dan mampu membina tokoh untuk upacara ibadat mereka. Pendidikan juga dapat memberi bahasa tambahan kepada murid-murid sekaligus dapat meningkatkan lagi peluang pekerjaan mereka dengan lebih tinggi.
Hal ini karena mereka mempunyai pengetahuan dalam pendidikan Cina dan juga mahir bertutur dalam bahasa Cina. Pengaruh makanan juga memainkan peranan kerana rakyat Malaysia juga gemar terhadap variasi makanan khususnya kepada orang Cina. Tambahan pula, cap dalam surat juga masih digunakan dan dikekalkan sehingga ke hari ini. Mercun dan juga pemberian ampau menjadi kebudayaan untuk perayaan melalui pengaruh peradaban Cina. Sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat banyak faktor yang timbul di atas pengaruh peradaban Cina ke atas kebudayaan etnik-etnik lain yang masih diamalkan pada masa kini. Pendek kata, terdapat banyak kajian yang boleh dilaksanakan dalam mengkaji faktor-faktor yang dapat diperolehi daripada pengaruh peradaban Cina. Sekian itu saja dari kumpulan kami. Terima kasih.